Nak mati ingat lagi, bagaimana dengan umat aku? Kita tuan-tuan, Nabi pun tak ingat. Bagaimana dengan umat aku? Nabi Jibril kata, umat kamu yang pertama masuk syurga. Ada yang masuk syurga tanpa hisab. Engkau bagi syafaat ya Rasulullah. Nabi pun tenang. Kalau demikian wahai Israel, ambil nyawa aku. Tuan-tuan, bila dia ambil 12 Rabiul Awal yang kita sambut hari kelahiran Nabi itu, itulah hari kematian Nabi. Lalu dikata dalam kitab, Israel ambil nyawa Nabi ni daripada hujung kaki ni, ditarik dengan lemah lembut. Nabi kekasih Allah bang, Nabi bukan macam kita bang, banyak dosa bang. Nabi kekasih Allah, ditarik lemah lembut sampai dekat lutut. Nabi kuatkan suara, Allah, ya Israel, mudahkan aku kekasih Allah. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan kekasih Allah kah? Tuan-tuan Habibullah kah? Cuba renung bang, saat kematian kita dengan dosa dan maksiat kita bang. Jin bukan Islam duduk di mana? Duduk dalam hutan. Sebab tu nak masuk hutan, tuan-tuan tak perlu kata macam ni, Datuk, anak cucu nak tumpang lalu, jangan kacau ya. Siapa kata macam tu syirik kepada Allah. Tak perlu nak masuk. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Baca ayat ni aja. Dalam keluarga ni nak ibadat macam mana? Simple aja. Kalau keluarga kita selalu kena sakit, selalu sakit, maka kata Nabi, kalau keluarga tu selalu sakit, sumu tasrihu, puasalah nescaya kamu sihat. Siapa yang keluarga selalu sakit, tolonglah biasakan dengan puasa. Nabi kata sumu tasrihu, puasa sihat. Keluarga kita hati rasa tak tenang, sempit, maka banyaklah baca Quran. InsyaAllah hati jadi luas. Rumah yang dibaca Quran, tuan-tuan, malaikat tengok di langit bercahaya. Quran selalu bacalah. Tuan-tuan, tiba-tiba Bilal terjaga, menangis dia. Bilal habiskan, dia pun bangun, dia azan, Asyhadu anna Muhammad. Menangis Bilal teresa-esa. Lalu Sayyidina Umar kata, Bilal, habiskan. Apa kata Bilal? Macam mana aku nak habiskan ketika aku nak sebut Muhammad Rasulullah? Aku nampak Nabi keluar daripada rumahnya, masuk ke dalam masjid, menanti aku untuk salat bersama-sama. Sedangkan Nabi dah tak ada, wahai Amir Mukminin. Aku sangat rindu kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, kita ni sayang Nabi. Bila cerita pasal Nabi, tak ada dalam hati kita rindu kepada Nabi. Tak ada dalam diri kita ni sayang kepada Nabi. Bagaimana tuan-tuan yang kata kita ni sayang Nabi SAW? Kita sayang Nabi bila hari Jumaat, kan? Bilal suruh selawat, tu pun tak selawat tuan-tuan. Sebab itulah marilah tuan-tuan, kita selawat dekat Nabi banyak-banyak sebagai tanda sayang. Kalau tak ada Nabi, siapa kita? Hidup kita ni paling nikmat bila kita boleh senyum, boleh berbahagia dengan kawan-kawan kita. Paling seronok tuan-tuan. Itulah nikmat yang kita tak boleh nak ambil balik semula. Tuan-tuan, memori kita bersama ni belum tentu kita boleh ulang balik. Mana nak tahu sampai satu masa sahabat-sahabat kita ni pergi dulu kan, kita tak boleh ulang balik dah. Memori tu tak boleh ulang. Tapi orang yang pernah bersama, dia akan kenal, dia akan tengok gambar balik, dia akan rasakan keindahannya hidup bersama dengan sahabat-sahabat. Satu lagi zikir yang terbaik apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca pagi 10 kali, Allah bagi dia 4 kelebihan. Pertama, Allah angkat 10 kejahatan daripada dia. 10 kebaikan Allah turun. Allah ampunkan dosa seperti mana dia memerdekakan 10 hamba anak yatim. Anak yatim. Yang keempat, Allah jauh lindung dia daripada gangguan syaitan. Ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan kena ingat doa dekat mak ayah banyak buat baik lah. Buat baik dengan mak ayah, murah rezeki, Allah tolong segala-galanya. Saya ada ayah masih hidup 84. Alhamdulillah. Dia katalah apa pun, aku tak akan melawan. Sebutlah apa. Sebab apa? Rupa-rupanya tuan-tuan murah rezeki. Sementara mak ayah ada dah. Mak tak ada dah, tapi ayah ada. Tapi murah rezeki ya tuan-tuan. Ayah masih hidup. Alhamdulillah lah, boleh entertain, bangun pagi pergi jumpa.
Kalau ada lah, ayah, ini nak makan tak? Nak. Terus bawa kereta pergi makan. Dia senyum seronok, murah rezeki tuan-tuan. Tapi kalau tak ada, tuan-tuan jangan lupa doa banyak-banyak. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia duk menanti doa tuan-tuan sekarang. Jangan tinggal ni. Ini mahkota zikir. Subhanallahil azim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimah. Hafal ini. Ini mahkota zikir. Ada satu lagi tuan-tuan, jangan lupa zikir ini. Yang Nabi kata kalimatani, dua kalimah. Khafifatani ala lisan, mudah disebut. Wa habibatani ila rahman, Allah suka. Wa sakhilatani fil mizan, berat timbangan. Apakah kalimah itu? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Ataupun subhanallahil azimi wa bihamdih. Ini kalimah ni kena sebut tuan-tuan. Allah suka kat kita dan berat timbangan. Yang tak khusyuk, kita bersedekah. Dengan sedekah Allah terima sembahyang kita. Tuan-tuan, kalau puasa kita, ya Allah ada benda yang tak betul, kita bubuh sedekah, puasa kita Allah terima. Sebab itu disebut sedekah. Sedekah membenarkan. Bang, penuhilah mulut kita ni dengan zikrullah, bang. Itulah tanda syukur nikmat yang Tuhan bagi mulut. Ringkas cerita. Lagi apa? Tak mau sebut panjang-panjang. Ni tangan kita. Tangan kita tanda syukur, bukan boleh pegang. Tangan kita syukur bila kita boleh buh dalam tabur masjid walaupun RM1. Buh tabur masjid ni RM1. Itulah tandanya syukur nikmat yang Tuhan bagi tangan. Ini tangan kita, alhamdulillah ustaz, alhamdulillah tangan boleh pegang, bukan. Tapi ada orang tuan-tuan tak nampak hebatnya sedekah ni. Siapa di kalangan kamu ketika sami Allahu liman hamidah menyebut ini hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi? Tiba sahabat yang angkat dalam keadaan ketakutan, aku ya Rasulullah, wahai sahabatku, ketika engkau menyebut hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi, malaikat berbondong-bondong turun untuk menulis akan pahala kamu untuk masuk syurga Allah. Saya nak tanya tuan-tuan yang ada dalam masjid ni, tuan-tuan tengok di sekitar masjid ni, mana satu barang yang tuan-tuan punya? Ada tak barang yang dalam ni tuan-tuan punya? Kipas tu saya punya dalam hati. Jamin tuan-tuan syurga Allah. Kapet tu saya punya. Ada tak tuan-tuan? Ada apa? Bubuh dalam tabung masjid RM1. Agak-agak ada tak barang ni kita punya? Sebab tu tuan-tuan, benda yang baik berebutlah tuan-tuan. Sementara kita ni hidup di dunia sampai masa mati, bang. Ada di kalangan kita umur 70, duk asal selesa nak panjang umur. Sudahlah bang, yufaqihu fiddin, cari agama ni, belajar agama, dekat dengan Allah. Kita akan bertemu dengan Allah. Tak bawa apa bang, kosong tangan kita bang. Waktu dalam hidup kita kena ada kawan yang baik di kalangan kita, yang disebut sahabat ataupun disebut ikhwan. Kena ada tuan-tuan. Ni kita duduk dalam masjid ni, carilah kawan-kawan kita. Sebab kawan-kawan kita esok kalau tengok dalam hadis, dia dah masuk syurga, dia tak nak masuk ni. Dia akan berjumpa, ya Allah, masa aku hidup, ya Allah, aku duduk di Taman Medan, selalu datang dengan kawanku ni pergi masjid. Mana kawan aku? Ni orang ni akan tanya. Allah kata dia berada di dalam neraka Allah. Kawan ni akan minta, ya Allah, tolonglah keluarkan sahabatku ni, dia pernah datang masjid. Ni hebatnya orang yang baik. Sebab tu kita kena kawan, cari orang yang baik. Kena ada kawan kita. Lalu Nabi kata, wahai Israel, bila aku mati, apa aku dapat? Bila kau macam itulah, maka Jibril kata apa? Bila engkau meninggal, kau yang pertama akan masuk syurga. Ni kami para malaikat akan menanti roh kamu sampai bertemu dengan Allah. Engkau yang pertama akan bagi syafaat. Nabi disebutlah, bila sebut tu Nabi kata, alhamdulillah, wahai Jibril, bagaimana dengan umat aku? Nabi kata, ni nak mati ni, nak mati ingat lagi, bagaimana dengan umat aku? Kita tuan-tuan, Nabi pun tak ingat, bagaimana dengan umat aku? Nabi Jibril kata, umat kamu yang pertama masuk syurga. Ada yang masuk syurga tanpa hisab. Engkau bagi syafaat ya Rasulullah. Nabi pun tenang. Kalau demikian wahai Israel, ambil nyawa aku. Tuan-tuan, bila dia ambil 12 Rabiul Awal yang kita sambut hari kelahiran Nabi itu, itulah hari kematian Nabi.
senang tu ujian. Allah uji kamu, hang dah tak semayang dah. Hang dah lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan orang yang tak semayang ni tak ada keberkatan dalam hidup dia. Tuan-tuan kena ingat. Orang yang tak semayang, berkat hidup dia tak ada. Sebab tu kita lah anak muda, semayang jangan tinggal. Walau susah macam mana pun. Kejar, semayang jangan tinggal.